baru ambil PS1. PS1. Samalah, saya pun PS1 tapi dah SEM 6. Apa? Jadi kita graded sama-sama. Sem ni PS1. Sama-sama. SEM depan pula baru ambil PS2. Ni SEM 1 sama boleh. Ya. Husni pun graded sama-sama. Yalah. Ya. Tinggal Chong seorang lagi. Siapa orang group dalam ni? Siapa dia group? Semua. Yang Chong. lama-lama. Ada orang baru? Tak ada. Ya. Masih berempat. Nanti next sem berdua je sebab Syafia dan Chong sudah graduate. Ni, Dr. Husni. Tu kan skrip jawapan dah bagi. Kau nak interview apa lagi? Bukan. Bukti orang. Syarat nak lulus. Mesti kena ada rekod. Tak adalah. Zaman saya tu yang lepas tu mana ada rekod? Tak ada rekod pun. Wallahualam tuan. Dia nak rekod? Akhir depan tak sikit. Tak tahulah. Memang semalam saya jumpa. Jumpa siapa? Cik Idul okey Okey. Kenapa doktor dia suruh rekod ke? Wei, yang saya tahu tak ada rekod pun. Tak apa. Taklah. Okey, kita cepat sikit sebab nanti Izu nak rehat. Esok pagi dia nak bertolak ke KL. Okey, baik. Proceed. Okey, proses Aku start dululah sebab ikut soalan pertama. Dah siap sedia belum Chong, Syafia? Apa ni? Ni nak baca skrip ke aku nak bercakap? Kalau nak bercakap kan tak ingat pula ni poin-poin ni. Sambil membaca sambil bercakap. Ya, boleh tengok skrip pun. Boleh. Husni, kamu nak cari satu tempat yang duduk ke macam mana dah? You jalan sana sini macam susah sikit. Alright. Nanti rekod tu nampak you jalan. Husni, mau tanya soalan 4 saya, Husni. Mau tanya soalan 4 saya, Husni. Kat mana? Kau tengok dalam WhatsApp. Okey, sekejap. Aku tutup kamera. Alright. Okey, selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan. Hari ini kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian Encik Izu menerima temu bual kumpulan kami. Dan sebelum ini saya akan menanya Encik Izu, bolehkah anda kongsi sedikit tentang latar belakang anda termasuk pengalaman pendidikan dan profesional anda yang berkaitan dengan bidang Tibet ini? Okey. Assalamualaikum dan selamat malam semua. So merujuk kepada soalan, saya nak perkenalkan dirilah. So nama saya Izul Afian bin Isa. Saya pengurus di Giat Mara Batu Pahat. Jadi latar belakang saya sepanjang saya bekerja di Giat Mara ni sejak tahun 2002 di mana pada asalnya saya adalah tenaga pengajar dalam bidang elektrik. Tapi sebelum saya menjadi tenaga pengajar, saya ceritalah daripada rendah dululah ke tinggilah. So saya dulu bersekolah di Penang, jadi Pulau Pinang. Jadi sekolah rendah di Pulau Pinang. Jadi di sekolah menengah pun di Pulau Pinang. So saya dibesarkan di Pulau Pinang lah. Sampailah saya tingkatan 5. Dan saya pun saya habis tingkatan 5 tu saya bekerja terus. Saya tak pergi belajar mana-mana pun. Jadi saya bekerja dalam bidang elektrik. Pada masa tu bapa saya polis. So dia terus recommend lah bekerja di kontraktor elektrik. Jadi selepas bekerja 2 tahun saya bekerja dengan kontraktor elektrik dan dalam masa yang sama saya pun mengikuti kursus paruh masa di Giat Mara. Di Giat Mara juga. So Giat Mara ni lah yang memperkenalkan saya tentang kemahiran. Dan sambil tu saya pun ambil exam CCJ license dalam bidang elektrik. Sehinggalah saya berumur 22, saya masuk sebagai tenaga pengajar Giat Mara lah. Dan daripada 2002 sampailah 2009 saya bekerja sebagai tenaga pengajar di Giat Mara Kapal Selangor. Kemudian selepas tu
Sebelum saya masuk Giat Mara, saya bekerja sebagai maintenance elektrik di Teknotech Putrajaya setahun. Jadi selepas bekerja kontraktor, saya masuk syarikat maintenance dan selepas itulah baru saya masuk Giat Mara pada tahun 2002 macam itulah, 2002. Kemudian selepas tu pada 2002 saya bekerjalah sebagai tenaga pengajar sampailah tahun 2010 saya berpindah ke Pejabat Giat Mara Negeri Selangor sebagai penolong pegawai. Kemudian seterusnya saya pindah ke Ibu Pejabat sebagai pegawai kurikulum. Kemudian saya pindah ke Perak sebagai pegawai latihan. Kemudian pindah balik ke Ibu Pejabat sebagai pegawai kurikulum. Kemudian saya pindah balik ke Giat Mara Padang Rengas pada tahun 2000 berapa ya? Pada tahun 2019 inilah sebagai pengurus. Sebagai pengurus. So saya baru lagi dalam pengurus ni pada tahun 2017 lah semasa di Ibu Pejabat. Kemudian 2019 masuk ke Padang Rengas. Lepas 2 tahun di sana maka saya berpindahlah di Giat Mara Batu Pahat sebagai pengurus. Itu sejarah tentang perkhidmatan saya lah sebagai dalam pekerjaan saya. Kemudian dari segi kelayakan saya ni sebenarnya lebih kepada kemahiran lah. Saya ni orang kemahiran. Jadi orang kemahiran di mana kelayakan tertinggi saya kalau dalam bidang elektrik saya ada chargeman, BO, saya ada wireman license, PW4. Kemudian dari segi akademik tu saya tak belajar masuk ke universiti mana-mana. Jadi saya ada diploma kemahiran. Daripada diploma dulu masa nak jadi pengurus Giat Mara, diploma masih boleh. Sekarang ni dah tak boleh dah. Sekarang ni kena ada degree. So saya tidak ada degree. So dah lama saya ada diploma, maka saya pun apply lah. Sekarang ni ada syarat khas untuk bawa orang yang pengalaman kerja. Saya apply lah untuk terus ke master. So saya tak ada degree dan terus ke master. Dan akhirnya sekarang ni saya pun dah dekat last dah ni. So dah sampai PS1. SEM ni hanya PS1 saja. Selesai PS1, untuk SEM depan saya ambil PS2. Sebab itu hari saya tak ambil sekali lah untuk 4 subjek sekali dengan PS1. Saya tak ambil lah PS1 tu. Jadi saya ambil sambung PS1 dan insyaAllah lah pada hujung tahun 2023 ambil PS2 dan selepas tu tamat lah untuk pengajian. So dalam Giat Mara ni memang kalau ikutkan perkhidmatan tu 10 tahun pengajar, 10 tahun sebagai pengurus lah. Itu tentang diri saya lah. Okey, seterusnya. Okey. Bolehkah Tuan menerangkan sedikit maklumat tentang Giat Mara? Contoh macam bilangan Giat Mara di Melaka, sekarang kat mana sekarang? Kat Johor kan? Tujuan Giat Mara diwujudkan, jenis latihan dan seterusnya lah. Okey. Tentang Giat Mara lah. Tentang Giat Mara ni, kalau ikutkan saya nak di seluruh Giat Mara ni, dia banyaklah 234 Giat Mara di seluruh Malaysia. Kemudian di negeri Johor ni ada 24 Giat Mara. Kemudian dalam 24 Giat Mara ni di setiap parlimen ada Giat Mara. Memang ada Giat Mara macam-macam lah, banyaklah, tak boleh nak disebutkan lah ni, kena tengok list tu. Tapi di setiap daerah ataupun di setiap parlimen memang Giat Mara memang ada lah. Dan saya sekarang ni saya adalah sebagai pengurus di daerah ataupun di parlimen Batu Pahat. Batu Pahat ni kalau ikutkan ada 4, iaitu Giat Mara Hitam, Giat Mara Seri Gading, Giat Mara Parit Sulong dan Giat Mara Batu Pahat. Itu adalah dalam parlimen Batu Pahat. Tapi kalau di dalam betul-betul dalam bandar Batu Pahat ni ada satulah. Kemudian tentang jenis latihan, tentang bilangan Giat Mara lah. Untuk tujuan Giat Mara diwujudkan. Giat Mara ni dia diwujudkan adalah untuk membantu belia-belia yang tercicir dalam bidang kemahiran. Di mana kalau ikutkan syarat pengambilan dia memang adalah bermula daripada awal umur 15 tahun lagi. 15 tahun dan syarat kelayakan dia memang tidak ambil pelajar-pelajar yang mempunyai SPM. Memang syarat dia adalah 3M, iaitu boleh membaca, menulis dan mengira saja. Memang kami di sini Giat Mara memang kalau pengambilan pelatih ni memang kami kalau tengok SPM yang cemerlang tu memang kita tak ambil lah.
Memang tak ambil. Kita tahu kalau ambil yang cemerlang ni, dia tak lama. Memang sekejap je dia akan sambung belajar di mana, universiti, di college, mengikut kalau SPM yang cemerlang lah. Memang kita fokus kepada kalau keputusan SPM dia orang kata semua gagal pun kita ambil, kita terima. Kita memang kita terima. So itu memang Giat Mara. Kalau ikutkan memang Giat Mara ni khas untuk Bumi Putra. Kemudian kalau ikutkan di sini, Giat Mara ni dia adalah sebuah anak syarikat Mara. Di mana anak syarikat Mara di mana dia ditubuhkan iaitu di bawah dulunya iaitu kementerian, dia anak syarikat Mara. Mara ni is kerajaan. Giat Mara ni anak syarikat kepada Mara. Kalau ikutkan status status jawatan di Giat Mara ni kalau ikutkan adalah grade swasta sebenarnya sebab ada EPF, memang tak ada pencen. Tapi grade dia memang grade ikut grade kerajaan lah. Kalau macam grade-grade ni iaitu grade 17, grade 29, grade 36, kemudian grade 43, 41, 42, kemudian 44, 48, 52. Grade dia memang ikut grade kerajaan. Mana sebab dia adalah salah satu anak syarikat Mara. Di mana Giat Mara ni dia kalau ikutkan dia diterajui oleh ketua pegawai eksekutif iaitu CEO lah, iaitu dia bertempat di ibu pejabat lah. Di mana Giat Mara ni dia ada 14 negeri di mana setiap negeri dia mempunyai pengarah. Pengarah ni kalau ikutkan grade 52 atau 54 lah. Dan di bawah pengarah itulah barulah ada pengurus-pengurus Giat Mara yang ditempatkan di setiap parlimen. Kalau ikutkan pengurus Giat Mara ni paling tinggi pun 44, 42, 41, itulah itu grade-grade. Kemudian di bawah pengurus ni barulah dia ada tenaga pengajar lah, tenaga pengajar. Tenaga pengajar ni kalau ikutkan ada yang grade 29, grade 36, ada grade GPK 42. Itu grade cikgu kanan. Kalau GPK 36 ni adalah grade cikgu yang berijazah. Kalau cikgu yang ada diploma ni kebanyakan adalah grade GP 29. Kalau yang pengurus ni memang grade dia adalah 41 ke atas lah, 41, 42, 44. Ada yang 48 pun juga menjadi pengurus lah. Kemudian kalau ikutkan di sini kalau Giat Mara ni dia punya pengambilan dia adalah dibuat 2 kali dalam tahun, iaitu sesi Januari kemudian dan sesi Julai. Di mana tempoh latihan di Giat Mara ni paling minimum adalah 6 bulan. 6 bulan dan paling lama pun 24 bulan. 24 bulan tu adalah untuk elektrik. Sebab elektrik ni dia nak syarat minima dia nak tamat tingkatan 5 dan sebab dia setahun belajar di Giat Mara, kemudian 9 bulan latihan industri, kemudian 9 bulan dia akan datang balik ke Giat Mara untuk exam license, untuk ambil license iaitu PW2 lah. PW2. Itu untuk elektrik. Kalau bidang yang lain-lain ni, satu lagi bidang elektronik dengan multimedia design, itu 12 bulan. Itu memang memerlukan tempoh yang setahun lah untuk latihan. Kalau program-program yang lain macam jahitan, bidang komputer, bidang aircon, bidang macam-macam bidang lah, bidang-bidang kemahiran, tempoh latihan dia adalah selama 6 bulan saja. 6 bulan. Dia ada pelbagai kluster dan juga pelatih-pelatih di Giat Mara ni kalau ikutkan dia mendapat allowance sebanyak RM200 sebulan. So dia taklah macam IKM. IKM ni dia 300 bulan. Tapi Giat Mara ni memang pelatih-pelatih mendapat mendapat allowance sebanyak 200 bulan. RM200 sebulan. Kalau Izul, ya. Dia punya untuk sambung belajar tu percuma lah. Ke ada Percuma. bayar? Dia Percuma mula-mula student masuk ni, kalau ikutkan dia ada bayaran sedikit lah. Macam bayaran kasut, bayaran daftar SKM, apa semua. Paling tinggi pun dalam 300 lah. Mula-mula nak masuk tu. Selepas tu Giat Mara akan bagi pada student RM200 sebulan. Itu bagi allowance sepenuhnya tanpa perlu dibayar semula lah. Tanpa perlu dibayar semula. Free of charge. Sangat memudahkan. Okay. Memang kita pelajar ataupun pelatih mendapat, kita di istilah di Giat Mara tak panggil pelajar, kita panggil pelatih. So pelatih mendapat RM200 sebulan selama 6 bulan. Dia akan dapat allowance. Kemudian kalau ikutkan di sini Giat Mara
selepas peluang-peluang untuk lepasan pelatih Giat Mara ni memang kita ada banyak skim-skim lah yang ditawarkan, sama ada nak menjadi usahawan ataupun penempatan bekerja. Kalau ikutkan dalam bidang-bidang, setiap kali macam bidang di tempat saya ni, aircon, elektrik dan komputer. Habis je latihan memang surat daripada syarikat nak minta pekerja ni memang sentiasa ada. Ni cuma nak tak nak je pelajar tu. Saya tu memang tawaran pekerjaan kalau di bidang di tempat saya ni, aircon, elektrik dan komputer memang sentiasa ada. Bila pelatih nak tamat je, syarikat-syarikat pun mulalah memohon pelajar-pelajar untuk dia orang nak ambil sebagai pekerja lah. Kemudian kita juga menyediakan skim-skim keusahawanan. Kalau sekiranya pelajar ni dia dah daftar SSM, kemudian kita ada bagilah skim-skim lah. Contoh nak bagi 5,000 nak buka perniagaan. Kemudian kalau ada premis MARA yang kosong, dia memerlukan premis untuk nak buka berniaga, kita ada sediakan kemudahan. Sebab tu kita akan channelkan ke MARA lah. Sebab dalam daerah ni dia ada MARA yang mengendalikan usahawan sepenuhnya ni adalah MARA. Di setiap daerah ada. Contoh kita panggil di sini adalah pegawai MARA daerah. So dalam kalau perkara yang melibatkan keusahawanan, memang kita channel kepada pegawai MARA daerah untuk dia orang pergi berkursus dan apa-apa kemudahan yang disediakan, so dia orang mendapatlah peluang-peluang tu untuk menjadi usahawan lah. Baik. Okey, di Giat Mara Batu Pahat ni kalau ikutkan macam saya beritahu tadi, bidang yang ada di bawah seliaan saya adalah bidang penyejuk bekuan dan penyamanan udara, iaitu penghawa dingin lah. Penghawa dingin di mana pengajar yang ada, bilangan pengajar dia adalah 2 orang saja. Dia tak macam institusi lain, institusi kemahiran lain macam IKM. Dia satu hari cikgu pengajar mengajar 2 jam, lepas tu gila-gila. Tapi di Giat Mara ni, 2 tenaga pengajar yang ada, 8 pagi sampai 5 petang, dia akan bersama dengan student, bersama dengan pelajar, bersama dengan pelatih. Di mana tidak ada subjek nak belajar di sini, tak ada bahasa Melayu, matematik, sains tu memang tak ada. Memang 100% adalah kemahiran. 20% teori, 80% adalah kemahiran. Memang sepenuhnya kita fokus 80% ni, pelajar-pelajar sentiasa je boleh buat kerja amali. Kalau bidang aircon, kita akan ajar dia sampailah dia mahir menguasai bidang aircon tu. Kemudian kalau bidang elektrik, ya cikgu sini. Hampir setiap hari lah, maksudnya pelajar pelatih tu sentiasa di bengkel lah maksudnya. Ya, betul. Memang kalau pagi-pagi tu memang dalam sejam, pukul latihan bermula 8.30, di mana 8.30 sampai pukul 9 lebih tu memang ada kelas teori lah. Kan? Dia perlu pagi-pagi tu kena teori. Selepas tu memang pergi ke bengkel lah. Kan? Kalau bidang ya. Baru saya tak dengar Dr. Husni, tak dengar apa dia. Jadinya memang lebih kepada praktikal lah. 80% tu memang setiap hari bengkel, hands on. Ya, betul. Okay. Betul Dr. Husni. Itu sistem Giat Mara. Sistem Giat Mara pagi teori, petang tu sampai petang memang amali. Sebab amali ni contoh dalam bidang elektrik, dia nak buat wiring ni, dia bukan buat latihan. Kita ada bagi projek by projek lah dekat wiring bay. Dia nak buat wiring tu, habis selesai dia buat lagi, selesai dia buat lagi. Dia buat latih to be sampai dia menguasai tentang kemahiran nak buat wiring. Kalau bidang aircon, split unit. Memang kalau first time kita nak pegang split unit aircon ni, memang kita kita susah sikit. Kita orang kata teraba-raba lah. Jadi kalau bidang aircon ni dia perlu menguasai macam mana nak buat flaring, swagging, apa nak pasang komponen unit apa semua. Dia perlu sentiasa buat baru boleh mahir. Jadi alhamdulillah pelajar-pelajar aircon belajar 6 bulan, keluar kerja dia dah tahu dah macam mana nak repair, nak senggara, nak pasang aircon, dia dah tahu dah macam mana. Ini bidang aircon lah. Kalau bidang elektrik ni memang kalau ikutkan tempoh latihan dia memang lama sikit. Macam saya beritahu tadi, 2 tahun. 1 tahun di Giat, 9 bulan LI dan 3 bulan untuk latih to be, untuk menghadapi exam amali dan teori. Elektrik ni memang tempoh masa dia kalau ikutkan, belajar betul-betul 6 bulan dah boleh pandai dah. Tapi disebabkan ini adalah tempoh masa tu kita terikat dengan syarat Suruhanjaya Tenaga, di mana syarat Suruhanjaya Tenaga, tempoh masa belajar di pusat mesti 12 bulan. Di syarikat industri mesti 9 bulan, 3 bulan datang Malaysia. Itu tempoh tu memang kita tak boleh nak
tak boleh nak orang kata kita terpaksa ikut. Kemudian dalam bidang komputer, contoh dalam bidang komputer ni memang pelajar-pelajar ni akan diajar macam PC komponen tu memang kosong, apa CPU apa semua ni kosong. So dia akan install motherboard, dia akan install macam sampai ada running, boleh print, boleh internet apa semua sampai berfungsi PC tu. Daripada kosong dia tahu macam mana nak pasang. Ya alhamdulillah bidang komputer ni bila tamat latihan dia dah boleh kerja dah. Dia boleh cari makan, dia boleh buat bisnes, nak repair komputer, nak format komputer, nak tukar motherboard ke apa benda, RAM lah, apa benda lah komponen yang ada dalam PC ni, dia memang insya-Allah pelatih ni akan boleh buat. So di pejabat, memang saya mempunyai seorang, kita panggil pembantu eksekutif urus tabir, dikenali sebagai kerani. Kemudian satu orang pembantu eksekutif logistik, iaitu menguruskan tentang pembelian, tentang stor, tentang bahan latihan. So di pejabat ni ada 3 orang je. Saya sebagai pengurus dan 2 pembantu saya. Dan di bengkel-bengkel ada cikgu-cikgu lah yang mengendalikan latihan kemahiran. Okey, seterusnya. Terima kasih Encik Zul. Saya Cikgu Chong Ya. So, soalan yang seterusnya kita nak pergi tanya adalah tentang kepimpinan. Gaya kepimpinan bagi seorang pengarah giat marah, dia bergantung kepada pengalaman ke ataupun pengetahuan diri sendiri ke? So, nak lebih tahu apakah amalan gaya kepimpinan Encik Zul yang dipraktikkan di Institut Giat Marah? Okey. Dari segi ciri-ciri kepimpinan, macam yalah saya melihat kalau pengurus-pengurus yang sebelum ni, masa saya zaman dulu pun saya sebagai tenaga pengajar, so kalau saya melihat ciri-ciri kepimpinan yang tidak membantu dalam urusan saya sebagai tenaga pengajar, memang kita pun akan ada satu perasaan yang kata kebencian pada ketua kita. Jadi saya berasal daripada tenaga pengajar, kemudian saya naik daripada tenaga pengajar sebagai seorang pengurus, di mana kalau ikutkan ciri-ciri kepimpinan tu, kalau kita lihat, kalau dari segi istilah dia, kita ada 4 kategori lah, iaitu ciri-ciri tentang autokratik, tentang demokratik, tentang laissez-faire, kemudian dari segi kepimpinan berkarisma ataupun kemanusiaan. Jadi ciri-ciri yang saya guna di sini, saya pun dulu bila sebagai seorang pengurus ni, kalau saya melihat yang dulu-dulu, kita tak nak ada satu perasaan benci daripada staf bawahan kepada staf atasan. Kita nak satu budaya kerja yang menyeronokkan. Jadi ciri-ciri yang saya gunakan di Giat Marah ni, saya pun setelah saya belajar ni baru saya tahu tentang ciri-ciri kepimpinan ni. Tapi saya awal sebagai seorang pengurus tu, memang saya pun orang kata cara saya flexibility. Kita pun tak adalah nak keras sangat, kata nak kata garang sangat pun tidak. Tapi kalau ciri-ciri yang saya amalkan iaitu tentang demokratik lah. Iaitu tentang saya mementingkan kalau apa-apa urusan, memang kita bincang. Nak buat satu keputusan apa-apa, kita buat mesyuarat, buat KWL, Quality Work Life. Nama dia lah, itu mesyuarat lah pagi. Kita berbincang. Okey, kita nak buat program ni, setuju tak macam ni, you buat macam ni, setuju tak? Okey. Itu kita tanya pendapat bersama lah. Kemudian kalau ikutkan di sini, saya perlu adil lah, macam dalam orang kata layanan terhadap staf, kadang-kadang setengah pemimpin keras, panggil, marah, kita tak ada lah macam tu. Kalau ada benda-benda isu-isu yang orang kata isu-isu yang masalah yang besar, saya panggil seorang-seorang, saya panggil bincang, kenapa buat macam ni, janganlah buat macam ni. Kita berbincang. Itu cara demokratik lah. Kemudian kalau tentang satu event, program kita nak buat, kita tanya pendapat. Kita tanya, kemudian kita dapatkan respon, apa boleh tak boleh, kenapa tak boleh, kalau dah boleh macam mana. Itu kita, yang penting perbincangan bersama lah. Perbincangan bersama,
untuk membuat satu keputusan. Ya, kemudian kalau ikutkan kesan-kesan yang saya melihat dari segi demokratik yang diamalkan di sini, iaitu kita dapat mewujudkan satu budaya hormat daripada staf kepada kita. Kemudian kita dapat menggalakkan semangat kerjasama, hormat, hubungan yang mesra. Jadi kita nak staf kita pun seronok. Macam saya pun dulu bila mengharapkan tengok bos keras sangat, saya pun jadi tak seronok nak kerja. Jadi saya tak nak amalkan cara-cara yang terdahulu, bos-bos yang terdahulu yang saya melihat masa saya jadi tenaga pengajar. Jadi saya bila dah jadi pengurus ni, memang kita amalkan sikap bekerjasama, bertoleransi, mempunyai sifat flexibility dalam apa perkara. Kemudian kita mewujudkan satu interaksi dua hala antara staff dengan bos lah. Jadi staff kat sini semua kebanyakan saya panggil saya bos. Saya pun macam tak sedap lah orang panggil bos kan. Bos ni orang kata besar-besar sangat lah, orang macam pengarah ke CEO. Tapi dah amalan daripada dulu kalau ada pengurus yang masuk, memang dia orang panggil saya bos kan. Jadi saya pun ikut lah, bos pun bos lah kan. Okey. Kemudian yang seterusnya tentang saya juga kepimpinan berkarisma ataupun berkeperi kemanusiaan kan. Jadi peraturan tetap kena ikut. Saya kena pastikan staf-staf semua mengikut peraturan. Contoh kalau tengok aktiviti, saya pergi ke bengkel, kalau tengok budak asyik tidur tak ada aktiviti, saya pun akan panggil lah, cikgu tak ada aktiviti ke? Kita kena, tapi tegur tu dengan cara berhemah lah, tak adalah. Kadang-kadang yalah pelatih ni, cikgu tenaga pengajar dah bagi aktiviti, kadang-kadang sikap pelatih tu juga malah dia buat aktiviti, dia pergi tidur pula. Jadi pun saya sentiasa melihat pergi bengkel-bengkel untuk melihat aktiviti-aktiviti supaya kita tak nak lah nanti budak-budak ni balik komplain kepada ibu bapa dan mengatakan cikgu tak mengajar lah apalah. Itu saya tak nak lah dengar benda-benda tu. Setakat ni saya tengok pelatih-pelatih yang ada kat sini berpuas hatilah dengan cikgu-cikgu yang mengajar. Jadi saya pun sentiasa 2 minggu sekali saya pun masuk kelas sekali, tengok cikgu mengajar, tengok aktiviti yang dibuat. Kadang-kadang saya pun buat juga kerja tu. Contoh bidang aircon, saya nak tahu lah, saya nak belajar. Saya pun buat juga sekali. Bidang komputer, saya masuk kelas komputer, saya tengok cikgu mengajar. Kemudian saya pun buat sekali nak bagi nak menjadi orang kata pelajar pun tengok akan memupuk minat pelajar ni lah. Jadi kepimpinan yang berkarisma ataupun berperi kemanusiaan ni dia mampu ada sifat macam peri kemanusiaan ataupun flexibility. So saya mementingkan suasana kerja yang baik. So daripada kalau boleh saya berkawan. Kita buat kawan lah. Kita tak adalah nak buat macam kita adalah bos nak arah-arah itu arah ini. Kita buat staff-staff ni sebagai kawan. Kemudian ada juga dulu saya pernah berkhidmat di Perak dulu kan. Ada juga konflik antara cikgu dengan cikgu tak bertegur. Itu pun masalah juga. Tapi alhamdulillah di Giat Mara ni memang suasana antara staff dengan staff memang ada macam saudara lah di sini kan. Dia bukan Giat Mara ni bukannya semua anggota kerja yang perfect. Ada juga yang bos marah yang tak berkawan dengan cikgu lah, apa marah sentiasa lah. Cikgu pula bukan bos pun ada juga kan. Kemudian cikgu sama cikgu pun tak ngam. So kita nak kalau sebaiknya elakkanlah budaya-budaya yang ketidaksepahaman antara staf lah. Kemudian saya sentiasa berkomunikasi dan bersikap keterbukaan lah dengan pelajar-pelajar, dengan staf-staf saya lah. Staf saya tak ramai pun di Giat Mara ni, hanya cikgu 6 orang, pembantu dan pentadbiran 2 orang. Jadi 8 orang je staf dalam Giat Mara Batu Puahan ni. Macam pengarah negeri, dia banyaklah. Dia perlu mengawal 14 pengurus di setiap daerah. Di bawah pengurus pula ada anggota kerja. So ramailah staf. Jadi pengurus yang lebih mengenali staf-staf. Kadang-kadang pengarah di pejabat Giat Mara negeri tak kenal. Ada kadang tak kenal pun staf. Jadi apa-apa keputusan dan maklumat adalah daripada pengurus lah. Dia akan cari pengurus. Kemudian so itulah tentang gaya kepimpinan yang saya aplikasikan di Giat Mara Batu Puahan ni. Okey, seterusnya. Terima kasih Encik Zul. Kita teruskan dengan Cikgu Susni.
Okey, jadinya kita pun dah tahu cara kepimpinan Cik Izul mengamalkan demokratik, komunikasi yang terhadap pekerja. Baguslah. Kita satu ilmu barulah, nilai tambah buat semua kita ni lah. Okey, jadinya kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Saya nak tanya pula lah Cik Izul. Kan sewaktu pandemik yang kita tahu sebelum ni tahun 2019-2020 awal 2020, kita dilanda dengan pandemik. Kan tiba-tiba lockdown, PKP, stop terus. Apa sebagai Cik Izul sebagai ketua, apa yang Cik Izul lakukan dan apa yang selepas tu dah zaman sekarang PKP pun dah tamat, cabaran yang dihadapi semasa memimpin Giat Mara ni? Daripada pengalaman Cik Izul sendiri ke pengalaman rakan-rakan pengarah ke, macam mana untuk memimpin Giat Mara ni semasa pandemik tu berlaku dan sampai ke hari ini selepas pandemik tu? Okey. Semasa pandemik tu, saya tak silap saya dah selepas pandemik pada tahun 2021 di penghujung pandemik tu, saya pun berpindah di Giat Mara Batu Pahat. Sebelum ni di Padang Rengas. Kan? So semasa saya Padang Rengas tu pandemik lah. Pelajar, pelatih ni bercuti, sekejap buka balik, bercuti. On off lah. Jadi apa yang berlaku, latihan tertunda. Bila tertunda, jadi arahan demi arahan bila dah makin pulih, arahan daripada ibu pejabat suruh melaksanakan dengan cara online lah, dengan cara video lah, apa semua kan. Tapi saya melihat dalam bidang, kalau bidang-bidang akademik ataupun bidang-bidang soft trade mungkin sesuai. Dari segi cara macam tu, dari segi macam sekolah-sekolah pun kalau kita tengok boleh cara online, paksa beli komputer. Tapi kalau dalam bidang kemahiran ni, bila pun mengikut juga cara-cara seperti mana yang dibuat di sekolah apa, belajar online ni. Semasa tu juga saya pun melihat terpaksalah kerahkan juga bila arahan diterima, terpaksalah kerahkan juga cikgu-cikgu ni buat cara online. Cikgu-cikgu pun pertama kali nak masa tu online pun tak kenal. Saya masa tu di Padang Rengas kan. Cikgu-cikgu pula umur pula hampir dekat 60 nak pencen dah lagi setahun dua. Bila kita tunjukkan cara online, Google Meet lah, Telegram lah, apa semua, dah cikgu-cikgu ni dah satu hal pula. Kemahiran cikgu-cikgu ni dalam bentuk digital ni untuk mengajar. Kemudian contohlah, masa saya dulu bidang welding kan, saya di tempat saya lama tu, masa tu pandemik lah. Bidang welding ni, ialah teori ni just boleh sampaikan dari segi topik teori lah. Tapi bila amali welding, dia tak boleh cara online. Dia macam mana perlukan skill. Kemahiran macam mana pun perlukan skill, perlu datang. So kesan-kesan daripada bila pandemik tu, bidang welding yang masa di Padang Rengas tu, memang orang kata tak berkesan. Pelatih-pelatih ni bila tiba-tiba dah habis pandemik nak buat exam, bila pelatih buat exam memang kualiti dalam kemahiran ni memang out lah. Memang ada yang kualiti lah. Macam welding ni, dia perlukan satu kualiti tentang welding tu, dia perlu kemas, perlu cantik, apa semua kan. Jadi tak mencapai tahap. Kesan dia adalah disebabkan kekurangan latihan amali. Kemudian bila saya pindah di sini pula, berlaku juga pandemik ni, on off, pelajar dicutikan apa semua. Pelajar tengok pengajar-pengajar pun mengajar teori online. So bila beramali online memang tak boleh. Dalam kemahiran, tanyalah dalam siapa-siapa pun, kemahiran bidang wiring, bidang aircon, bidang welding, bidang yang memerlukan amali ni, dia tidak boleh mengajar menggunakan online. Dia mesti skill. Skill perlu hands on. So selepas tu pula barulah bila dapati kualiti kemahiran ni tak mencapai tahap, maka ibu pejabat pun bila menerima pandangan-pandangan daripada orang, so batalkan hasrat waktu mengajar secara online, dah tak perlu dah. Jadi macam mana pun pelajar perlu datang ke Giat untuk hands on juga. Kemudian pada masa tu juga memang latihan ni daripada 6 bulan dia jadi 12 bulan. Dia jadi setahun lebih. Menyebabkan beberapa intake dah tak boleh buat pengambilan. Pelajar yang 6 bulan ni disebabkan on off,
dan akhirnya pada bulan yang ke-14, 14 bulan digiat baru habis. Itu kesan-kesan dia lah bila berlaku masa wabak pandemik tu. Jadi alhamdulillah sekarang ni memang dah tak adalah mengajar-mengajar online ni, dah tak ada. Di Giat Mara ni memang dah tak ada dah mengajar-mengajar online ni. Dia kalau nak mengajar online pun dia orang buat satu macam bidang, ikut bidang yang tertentulah, contoh LMS. Sekarang ni setakat dalam semua daripada keseluruhan bidang yang ada di Giat Mara ni, LMS ni hanya pada khusus komputer saja. So dari segi assignment, assessment, dia menggunakan LMS, tapi skill bila nak mengendalikan operation, nak menyelenggara PC, ada perlu datang hands on juga. Kan? Jadi buat masa ni saya melihat sebab di Mujabat ni kita ada satu bahagian di Mujabat tu iaitu bahagian kurikulum dan kemahiran. Mereka ni lah yang menetapkan dasar-dasar bahawa belajar macam ni kena online, kena belajar macam ni kena hands on apa semua. Ada orang lah menetapkan dasar-dasar tu. Jadi kalau ikutkan di sini bila kemahiran bagaimanapun mesti datang hands on. Dia tidak ada lagi cara nak online tu, memang dah tak ada lah. Kalau bidang-bidang yang lain mungkinlah boleh dia tengok bidang lah. Kemudian okey, itulah tentang okeylah, itu saja soalan jawapannya tentang cara nak menangi apa pandemik, semasa pandemik dululah. Okey, teruskan Dr. Husni. Jadi jadinya cara Cik Idul menangani pandemik ni, cara tu ditentukan oleh induk lah. Induk kata terpaksa lanjutkan tempoh pengajaran tu lah. Ya, betul. Tempoh Lanjutkan tempoh. pengajaran. Itulah cara tangani dia. Jadinya efek impak dia, pelatih tu jadi kurang mahir lah benda-benda hands on ni. Betul lah Cik Idul gitu? Ya, betul. Bila belajar online ni memang pelajar akan menjadi kurang mahir. Sebab berbeza lah. Kita kena tahu berbeza dari segi akademik dengan kemahiran. Kemahiran ni memang tak boleh nak belajar online. Dia tengok bidang lah, ada bidang yang tertentu. Tapi macam mana pun kena hands on juga. Kena hands on. Okey, terima kasih Cik Idul atas maklumat yang disampaikan. Okey, seterusnya kita serahkan kepada Cikgu Adam untuk meneruskan lagi perbincangan kita pada malam ini. Seterusnya kita menjemput Cikgu Syafia untuk menanya soalan yang seterusnya. Okey, baiklah Encik Izul. Boleh saya tahu setakat manakah Giat Mara telah bersedia untuk berhadapan dengan transformasi digital dan apakah strategi yang telah diambil oleh pihak Giat Mara untuk menghadapi transformasi digital dan adakah kandungan kurikulum di Giat Mara telah disesuaikan dengan transformasi digital dan bagaimana pula tentang graduan Giat Mara yang dilengkapi dengan kemahiran untuk menghadapi transformasi digital. Okey, macam saya beritahu tadi dalam transformasi digital ni, kalau kita lihat Giat Mara, apa tindakan yang telah diambil oleh Giat Mara, dia adalah lebih kepada anggota kerja lah, di mana pengajar-pengajar dia perlu tahu macam mana nak mengajar secara digital. Contoh nak mengendalikan Google Meet, tentang Zoom, tentang cara-cara nak merakam video, mengajar di depan komputer, rakam, so bagi video tu pada student untuk dipelajari. Dari segi kemahiran yang diimplikasikan ataupun kurikulum yang yang dibuat, yang dilaksanakan terhadap pelajar pelatih Giat Mara ni, saya melihat dalam transformasi digital ni memang boleh katakan tak ada lah. Memang tak ada. Dia ada satu bidang je, bidang sistem komputer. Sistem komputer ni cara pembelajaran teori, contohlah sekarang ni bila pelatih-pelatih dah habis sedang belajar, assignment dia, soalan-soalan setiap ujian dia tu, kita buat dalam kaedah hard copy portfolio. Jadi saya tengok ada satu bidang tu, dia dah baru orang kata pilot project lah bidang komputer ni. Macam dia nak wujudkan, nak minimizekan kertas. Jadi dia buat assignment, assessment semua tu dalam LMS. Jadi pengajar-pengajar pun dia boleh rakam video apa semua, dia letak dalam tu. Kemudian pelajar-pelajar akan melihatlah video yang cikgu mengajar. Jadi benda-benda tu semua banyak
dibuat untuk menambahkan pengetahuan kepada tenaga pengajar lah, tenaga pengajar. Contoh sekarang ni mungkin penekanan kalau dulu kemahiran ni bila nak mengajar ni syarat cikgu kena ada VTO, iaitu Vocational Training Officer. Kan? Vocational Training Officer pun sekarang ni kalau sesiapa yang baru nak ambil VTO pun, dia sekarang ni NOS tu dah jumut, so dia masukkan elemen tentang pengajaran digital, pengajaran berbentuk video, pengajaran berbentuk apa tu cara-cara LMS apa semua. Sekarang ni kalau nak menjadi guru-guru di Institut Kemahiran, wajib mempunyai pengajaran TVET ataupun kita panggil TVET-I. Kan? Itu adalah pengganti kepada VTO. Di mana pengajar-pengajar yang sebelum nak masuk dalam mengajar kemahiran, wajib ada sijil TVET-I baru boleh jadi bidang kemahiran. Kan? Sebab tu sekarang ni, Giat Mara pun kebanyakan semua cikgu-cikgu di Giat Mara ni ada VTO. Tapi dia tak ada elemen TVET-I tadi lah. So, selepas ni saya pun dengar sekarang ni dalam progres di mana dalam kalangan beribu-ribu ber-500 guru seluruh Malaysia ni, dia akan pergi berkursus, dia akan mengajarlah cara-cara nak mengendalikan pengajaran dalam berbentuk digital. Boleh tahu rakam video, boleh tahu dalam TikTok, boleh tahu tentang apa-apalah platform-platform yang berbentuk digital. Untuk kepada pelatih, kalau ikutkan kemahiran ni, bangunan kurikulum yang dilaksanakan memang elemen digital tu memang tak ada lah. Sebab memang kalau kemahiran ni macam saya sebut tadi, 100% mesti skill, mesti hands on. Kalau program kemahiran yang berbentuk digital pun, contoh di Giat Mara ni kita ada kursus grafik design, videografi, komputer, network, IT, itu semua dia mengajar teori dalam bentuk digital, tapi amali macam mana pun tetap juga kena hands on, ya. Okey, itulah penerangan saya tentang digital lah untuk Giat Mara. Okey, terima kasih Encik Izu. Seterusnya saya nak tanya, sebab sebagai seorang pemimpin, dia bukan sahaja nak melaksanakan tugasan, menyelesaikan masalah, dia juga terlibat merancang. Jadi apakah harapan atau hasrat utama anda sebagai seorang pemimpin terhadap Institut TVET pada masa akan datang untuk memajukan program latihan kemahiran atau meningkatkan prestasi pelajar dan memenuhi keperluan industri secara efektif? Okay. Alright. Saya sekarang ni kalau ikutkan, saya punca kuasa saya sebagai seorang pengurus hanya terhad lah. Terhad di satu premis lah yang mengandungi tenaga pengajar 6 orang, kemudian dengan staf pembantu takbir, dalam pentadbiran 2 orang. Jadi kalau ikutkan sebagai seorang pengurus di Giat Mara ni, jadi memang kata punca kuasa saya terhad. Tetapi walau bagaimanapun, saya di Giat Mara, saya menjalin juga kerjasama dengan industri-industri, seperti mana saya pergi berjumpa industri, kadang-kadang macam saya sebut tadi, habis tamat latihannya memang banyak syarikat offer tentang tawaran kerja. So kadang-kadang kita buat open interview, so industri datang, so dia pun interview seorang-seorang pelajar, seorang-seorang pelatih untuk masukkan bekerja. Itu bergantung kepada minat pelajar lah. Dari segi hubungan industri, memang kita sentiasa bekerjasama dengan industri supaya graduan-graduan Giat Mara yang keluar daripada Giat Mara ni disambut oleh industri dengan tawaran pekerjaan. Itu yang paling penting. Cabaran yang saya hadapi sekarang ni bila menghadapi intake baru, kalau kita bacalah di Google ke, memang kebanyakan pelajar-pelajar sekarang ni kurang minat lagi nak sambung belajar, sama ada di universiti ataupun di Institut Kemahiran, termasuklah di Giat Mara. So pada awal tahun itu hari memang boleh dikatakan semua agensi latihan kemahiran terjejas dengan pengambilan pelatih. Kita pun tak tahu ke mana pelatih-pelatih ni, dia orang sambung belajar. Disebabkan kesan-kesan daripada pandemik itu hari, memang perkara itu telah menyebabkan graduan-graduan ataupun pelajar-pelajar masyarakat tidak lagi berminat atau pelajar tidak lagi berminat nak sambung belajar. Benda ni bukan terkesan di Giat Mara saja, seluruh IKM, ILP, universiti apa semua memang terjejas.
Lepasan sekolah menengah pun SMK kita banyak menyambut pada lepasan-lepasan daripada sekolah menengah. Lepasan sekolah menengah pun tak minat. Walaupun saya di sini ada 5 sekolah berhampiran Giat Mara Batu Pahat. Kita pun buat edaran, iklan Facebook berbayar, apa semua promosi. Tidak ada pelatih pada sesi Januari. Tapi alhamdulillah lah untuk sesi Julai ini, di mana saya telah bekerjasama dengan PPD, Pegawai Pendidikan Daerah Batu Pahat. So dia mengumpulkan semua cikgu-cikgu kaunseling di seluruh Giat Mara Batu Pahat. Dia buat program. So saya pergi berceramah di situ bersama dengan pengurus Giat Mara Seri Gading, Parit Sulong. So kita mempromosikan, ceritakan tentang Giat Mara. Kemudian dia pula tubuhkan satu grup Telegram bersama PPD lah. Saya tengok inisiatif PPD Batu Pahat ni memang sangat kata aktif. Kemudian akhirnya sesi Julai ni kami dah berkumpul, dah jadi terlebih 50 orang mohon kursus komputer, dekat 70 orang kursus elektrik. Oh, penuh, pengambilan jadi penuh. Disebabkan promosi yang dibuat ataupun tindakan yang dibuat oleh PPD daerah. Jadi pengambilan sesi Julai ni kami terpaksa tapis pula tu. Tapis. Memang penuh. Tapi itulah, memang sejak di akhir pandemik, sejak wabak pandemik tu, kesan-kesan dia memang semua terjejas. Tapi mungkin cara PPD Batu Pahat ni buat memang berkesan lah pengambilan kita untuk sesi Julai ini memang penuh lah. Kemudian dari segi inisiatif Giat Mara ni, kalau kita lihat, Giat Mara ni lah yang hanya membantu belia-belia yang tercicir. Belia-belia yang tercicir dalam bidang kemahiran. Kemudian kalau kemana lagi dia orang ni nak pergi? Kalau dia orang kemana lagi dia orang nak pergi kalau tidak belajar kemahiran dan menjadikan kemahiran itu adalah sebagai satu pekerjaan untuk pelajar-pelajar. Kalau ikutkan institusi kemahiran di Malaysia ni banyak. Swasta pun buat, tapi swasta tu kita tengoklah. Bila nak masuk swasta, pelajar-pelajar ni dijanjikan dengan dapat handphone, dapat duit, padahal pelajar-pelajar ni tak tahu iaitu itu adalah pinjaman PTPK yang perlu dibayar oleh pelajar setelah pelajar dah bekerja. Kan? Jadi itulah saya harap supaya lepasan sekolah ni, masyarakat di ataupun lepasan sekolah ataupun yang ada di sini pun memang cikgu-cikgu kan, maklumkan bahawa Giat Mara ni adalah free. Tapi saya minta maaf lah, Giat Mara ni memang hanya untuk Bumi Putera. Tapi kalau untuk yang non-bumi pun ada juga persatuan-persatuan yang membuat kemahiran. Contoh di Batu Pahat ni ada satu pusat IT apa dah. Dia pun memang khas untuk non-bumi lah kan di Batu Pahat ni. Tapi memang Giat Mara ni kita daripada kalau ikutkan dah ditubuhkan pada tahun 1985 lagi. Di mana masyarakat Bumi Putera, belia-belia yang tercicir nak masuk IKM, dia orang nak tentang akademik 5 kredit, 3 kredit. Nak masuk ke ILP pun nak 2 kredit, 3 kredit. Syarat nak masuk lah kan. Kemudian nak masuk ke agensi awam yang lain pun nak juga kredit. Tapi di Giat Mara ni kita tak tengok benda tu. Kita tengok syarat dia adalah boleh membaca, menulis dan mengira saja. Kalau pelajar-pelajar yang cemerlang dari segi SPM tu memang kita tak ambil. So saya harap, harapan saya adalah supaya masyarakat kita ataupun saluran-saluran di sekolah-sekolah ni supaya sentiasa memberitahu kepada pelajar-pelajar bahawa peluang untuk membantu belia-belia tercicir ni adalah dengan memasuki Giat Mara. Kemudian saya juga harapan Giat Mara ni memang kalau tuan-tuan search Google, kalau melihat tentang juara-juara pertandingan kemahiran, World Skill, ASEAN Skill, cuba tengok. Adalah salah satunya antara Giat Mara lah yang menyertai dan juga memenangi pertandingan-pertandingan tersebut. Jadi kemahiran macam saya beritahu tadi, belajar di Giat Mara ni memang 80% adalah memang berbentuk kemahiran. Teori tak banyak. Subjek BM Bahasa Melayu apa semua memang tak belajar. Datang di sini, pagi teori dan petang dan buat amali dan seterusnya selamalah dalam tempoh 6 bulan sampailah pelajar-pelajar ini pandai dan boleh menguasai kemahiran yang dibelajar dan menjadikan kemahiran itu sebagai satu asas untuk diorang pergi melangkah ke alam pekerjaan dalam bidang yang dipelajari. Kalau kita tengok juga ada juga graduan-graduan yang Giat Mara ni habis aja belajar, kadang-kadang
pergi bekerja dalam benda yang bukan bidang. Ya, itu pun memang ada juga, tapi persentage dia tak adalah besar sangat. Mungkin dalam 100 orang, mungkin dalam 10 orang, 15 orang tu bukan bekerja dalam bidang. Jadi itu adalah satu kerugian lah kepada graduan bila dah belajar kemahiran tapi pergi bekerja pula bukan dalam bidang. Itu juga perlu ada satu kesedaran lah kepada individu tersebut, graduan tersebut, supaya menggunakan kemahiran dia untuk sebagai satu asas sebagai pekerjaan. Macam anak saya pun masuk Giat Mara. Anak saya belajar tak pandai. SPM teruk apa semua. Kemudian saya suruh dia masuk Giat Mara. Belajar otomotif tahap 2. Sambung otomotif tahap 3 di Tanjung Malim dengan Sungai Siput di Perak. Sekarang ni akhirnya dia dah ambil pengalaman di bengkel apa semua. Kemudian sekarang ni dia dapat ni semalam minggu lepas interview pula dapat masuk BMW pula sebagai technician kereta. Jadi alhamdulillah lah dengan kelayakan dia. Kalau tengok SPM dia memang teruk, memang semua all England kan, tapi dengan otomotif, dengan kemahiran otomotif dia dah jadi seorang mekanik kan. Kalau bagi kereta apa pun dia dah boleh buat. Macam kereta saya pun saya tak pernah hantar kedai, anak saya je duk repair apa maintenance apa semua anak saya je dia. Itulah pentingnya kemahiran. Macam kita pun kalau kita nak tukar, nak repair enjin kita tu, kita pun tak kerti. Jadi orang yang belajar saja yang tahu macam mana nak repair sebuah kereta lah. So itu harapan saya lah supaya masyarakat sedar, supaya Giat Mara ni adalah satu pilihan untuk dia orang sambung belajar, untuk teruskan belajar dan juga menjadikan kemahiran itu sebagai satu pegangan untuk dia orang bekerja dalam bidang mereka. Okey? Itu saja. Okey? Dah terputus ke? Ada lagi? Ada? Ada, Okay. masih ada. Itu pertama. Panjang cakap pula, lebar dia, ceramah pula dia. Memang intipati yang berkesan tu mengambil masa. Jadi kita memang mahukan yang macam gitu. Yeah. Okey, Cikgu Chong ada Cikgu Chong ada penambahan? Tak ada. Cikgu Chong? Tak ada. Cikgu Mantap Adam? sekali Cik Zul. Maklumat semua mantap padat. Tapi sorry lah, you all Daripada- tanya sebab Giat Mara ni untuk Bumi Putera kan. Tapi kena faham lah, memang itu dah prinsip itu daripada Mara kan. Macam untuk Chinese, untuk non-bumi tu dia adalah persatuan-persatuan dia yang buat kemahiran kan. Okay, ada juga yang jadinya- Chinese mohon, yang orang yang tak tahu, ada juga pelajar-pelajar Chinese yang mohon, tapi tu kita explain balik lah. Memang Giat Mara ni untuk Bumi Putera. Jadinya selepas panjang lebar huraian yang telah diberikan oleh Cik Izul, kita pun daripada kosong, tak ada apa-apa tadi. Sekarang telah diterangkan ilmu apa itu Giat Mara, apa itu kemahiran, apa itu amali, apa itu teori. Dan kita pun rasa, gini rupanya perjalanan Giat Mara. Sebelum ni kita tak tahu ada 80%. Dia punya pemberat tu 80%, 20%. Jadinya terima kasih kepada Cik Izul atas penjelasan yang telah disampaikan. Saya mewakili rakan-rakan sekelas saya ingin memohon maaf lah jika daripada kita ni agak mendesak Cik Izul nak juga malam ni juga kan. Meminjam Cik Izul lah sedikit-sedikit ni. Terima kasih banyaklah atas ilmu dan curahan ilmu yang telah disampaikan, yang telah dikongsikan. Semoga Cik Izul terus menjadi seorang pemimpin yang mampu mentadbir dan melahirkan para pelatih yang menjadi yang memajukan sektor TVET di Malaysia, insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, Cikgu Chong. Terima kasih dah. Itu je lah daripada kami yang boleh katakan. Terima kasih Encik Zul luangkan masanya. Baik. Sama-sama. Izul, terima kasih banyaklah sebab Okey. Kita nak screenshot ambil satu gambar dulu. Syafian nak tunjuk betul ke? Tak apa. Masa saya buat dulu, saya tak perlukan link video, tak ada rakam video pun. Yang tu kena cut. Kali ni dia nak video? Biasalah. Berubah-ubah. Lepas tu Okay. nanti pembentangan nanti dia kena bentang kat slide, kena buat slide lah, buatlah intro apa semua.
Skrip tu semua dah bagi tu, ikut je jawapan tu. Kan. Mantap. Okey, senyum semua, screenshot. Ya, 1, 2. Okey. Okey, thank you semua. Selamat malam. Thank you Encik Okey, Zul. selamat malam. Sekali lagi. Oh, Senyum dulu, Baik, senyum sekali dulu. 1, senyum, 2, 3. Okey, boleh. Okey. Thank Jadi you, Azul, hati-hati Adam. esok drive jauh. Esok nak Welcome pergi to KL. Sangat jam tau. Jam Ya. gila. Besok pagi tak jam, pukul 9. Besok Isnin lah, okey lah. Saya pun mungkin tak lama ni. Mungkin dalam bulan 7 ni pindah kot. Pindah ke KL lah. Allah, KL Pindah pula. ke HQ Ibu Pejabat Giat Mara balik. Wah. Tak tahu lah, tunggu Rugilah surat pada lah. Farhan. Lepas ni Apa rugilah tu? lepas tu kehilangan permata. Batu pahat kehilangan. Tak ada lah. Cik Izul, habis ni kalau habis belajar ni jadi pengarah negeri lah. Tak ada lah. Tak tahulah kalau naik lah. Tak naik buat je mana. Kerja je biasa je lah. Itu satu kerugian Giat Mara pada Berhad. Ya. Ya, tiara. Jauh. Saya sini, bini saya Ipoh. Setiap minggu saya balik Ipoh ni. Tadi pagi baru sampai je. Oh, Dia pindah sini lah. Setiap minggu saya balik Ipoh. Setiap minggu tu saya minta balik KL. Sebab saya plan nak duduk KL ni. Sebab KL seronok. Best duduk KL. Saya dah lama duduk KL kan sebelum ni. 10 tahun. Jadi memang seronok duduk KL.